Seperti yang mana kami janjikan kepada anda, slot seterusnya ini kita akan berbicara mengenai faraid. Jadi faraid ini tidak ada ataupun kita jahil. Kerana apa? Banyak persepsi mengenai faraid. Apabila cerita tentang sahaja harta pusaka, apabila sampai ke proses faraid, terus kata, oh lama faraid ini. Kerana proses yang agak kompleks. Jadi untuk kita memberi pencerahan kepada faraid itu sendiri, hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Ustaz Muhammad Saleh Abdul Sahar, iaitu Ketua Bahagian Dakwah dan juga Pemasaran Majlis Agama Islam Selangor. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Ustaz, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Ustaz, macam biasa yang kita tahu tentang faraid ni, apabila berlakunya krisis peninggalan harta pusaka. Pertama, kita kena faham harta pusaka itu apa. Betul. Selepas itu, kita kena faham faraid itu apa dan juga apakah fungsi faraid dalam harta pusaka. Kita boleh mulakan dengan harta pusaka itu, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertamanya, kita kena memahami apa dia harta pusaka itu. Ya, harta pusaka ini iaitu yang disebut dalam mazhab Syafi'i bahawa harta yang ditinggalkan oleh si mati. Sama ada harta itu berbentuk alih dan tak alih. Iaitu kalau berbentuk alih yang kita faham, contoh saham, kenderaan yang boleh dialihkan, itu disebut sebagai harta yang alih. Dan harta yang tidak alih ini yang disebutkan seperti rumah, tanah dan sebagainya. Namun kebanyakan masyarakat kita memahami itu sahaja harta pusaka. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i disebut apa-apa harta yang ditinggalkan oleh si mati ketika hayatnya dia memiliki, waktu hidup dia memiliki, kemudian dia meninggal dunia, maka itu harta pusaka. Maksudnya apa? Jika si mati ini dia beli, contohlah di rumah dia beli sofa, dia beli televisyen, dia beli peti ais di rumah tu. Contoh kalau suami kita yang beli. Kemudian berlaku kematian kepada suami kita. Adakah itu juga disebut sebagai harta pusaka? Ya, itu juga disebut sebagai harta pusaka. Sebab itu kadang-kadang masyarakat kita beranggapan bahawa harta pusaka itu hanya dua saja. Kadang-kadang tanah, lepas tu kenderaan, duit simpanan. Itu semata-mata. Sedangkan benda yang sekecil-kecilnya itu adalah harta pusaka. Sebagai contoh, bila berlaku kematian, ada satu kes bila berlaku kematian, ada waris tanya saya, Ustaz, suami saya meninggal, masa meninggal tu dia ada duit dalam beg duit dia, adakah itu disebut sebagai harta pusaka? Ya, harta pusaka juga. Sebab itu kita kena faham harta pusaka ni harta yang ditinggalkan oleh si mati. So bila ditinggalkan oleh si mati, dia ada waris-waris yang berhak mewarisi. Bukan kita, contoh katalah kita ni isteri kepada si mati, bukan kita seorang saja menguasai. Itu yang kita kena faham. Ini kadang-kadang kita rasa sebab suami saya, Ustaz, kan suami saya, itu jawapan dia kan, dia punya alasan dia. Dia memang betul suami kita, tetapi kita kena ingat, kita ni waris faraid ni, mungkin bahagian kita hanya sebahagian saja. Sama ada 1/8 atau 1/4. Itu berkaitan tentang pembahagian faraid itu sendiri. Itu yang kita kena faham, kedudukan harta pusaka bagaimana. Bagaimana pula kalau orang yang memberi sumbangan, kan orang yang datang bagi duit sumbangan, berlaku kematian. Adakah duit sumbangan itu harta pusaka? Itu kena lihat balik. Kemudian dapat pampasan kematian. Kan kita selalu ambil konsep hibah takaful, insurans cover. Kita dapat pampasan kematian jika berlaku kematian dalam perjalanan nak pergi kerja. Adakah itu harta pusaka? Yang ni pun kita kena lihat balik. So di sini kalau kita nak tahu bahawa harta pusaka ni harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kalau yang pampasan tu dia bukan harta pusaka lah. Sebab harta itu muncul selepas kematian. Oh, maksudnya hibah itu bukan di bawah kategori harta pusaka. Bukan, dia sebab harta tu muncul. Kalau kata kita tak mati, kita boleh dapat tak? Tak boleh dapat. Kena mati dulu baru kita dapat. Contohlah, kan kita dekat Masjid Surau ni, dalam qaryah kita ada buat kutipan khairat kematian. Nak jadi ahli khairat, setiap tahun dia kena bayarlah, bayar sumbangan. Dia bayar sumbangan RM50 setahun. Bila berlaku kematian, kita dapat tak? Yang dapat adalah waris kita. Betul. So duit yang kita bagi tu disebut sebagai apa? Sumbangan. Kalau katalah kita bagi tiap-tiap tahun, tapi kita tak mati-mati, kita boleh dapat tak? Tak boleh dapat. Syarat kena mati dulu. Nak bincang pusaka ni, syarat dia kena mati dulu. Okey, kita faham harta pusaka itu bagaimana bentuk yang konsepnya. Sekarang siapa waris utama si mati terhadap harta pusaka tersebut? Baik, bila kita membincangkan berkaitan pusaka, dia mesti akan berkait dengan waris. Siapakah waris dia? Baik, kita kena lihat, bila nak bincangkan waris faraid ni besar, ramai. So secara asas yang kita kena ketahui, secara asas secara faraid, kalau kita nak kupas sebab faraid ni panjang, tak sempat, berapa minit ni tak sempat. So secara asasnya apabila berlaku kematian, si mati itu ada mak ayah dia. Kemudian katalah si mati itu suami, ada isteri dan ada anak lelaki dan anak perempuan, maka itu adalah waris asas faraid. Ada orang tanya, Ustaz, adik-beradik bukan waris faraid ke? Adik-beradik belum tentu waris faraid.
Sebab apa? Sebab bila mana si mati ni dia ada anak lelaki, waris lelaki, maka dia mendinding, dia menghalang waris-waris daripada adik-beradik si mati. Sebab itu dalam kes pembahagian ni, waris ini kita kena kenal. Sebab dalam bab faraid ni, dia ada 3 perbincangan di sini. Yang pertama berkaitan nasab. Nasab ni pengenaan waris lah. Kedua berkaitan tentang fatwa. Dan yang ketiga berkaitan tentang kira-kira. Sebab ilmu faraid dia berkaitan tentang pengiraan. Kemudian ada berkaitan nasab. Contoh, nasab ini pula ada 2 keadaan. Yang pertama melalui keturunan dan perkahwinan. Contoh, kita baru nikah. Kan pengantin baru nikah ni, nak cuti musim sekolah ni. Baru nikah. Bila dah habis nikah, kan, habis je selesai angkat nikah, dasar dan sebagainya, dia nak pergi sarung cincin dekat tangan isteri dia. Tengok muka sini cantik sangat, pun pengsan, mati terus. Contohlah kan, meninggal terus. Boleh tak isteri yang baru dikahwini itu mewarisi pusaka? Jawapannya boleh, kerana dia mewarisi disebabkan apa? Perkahwinan. Dia bukan istilah apa, Ustaz baru nikah ni, baru kahwin sehari, baru kahwin sebulan, dah dapat pusaka. Ya, itu kaedah hukumnya. Kaedah hukumnya kita kena faham. Sebab tu dalam bab faraid ini kita kena memahami hukum tu. Hukum faraid, kaedah dia siapa, waris siapa, kaedah pengiraan itu bagaimana. Sebab itu bila kita mempelajari ilmu faraid, barulah kita mengetahui bagaimana kita nak merancang harta kita itu. Itu yang paling penting. Tapi ya, macam Ustaz cakap okey, takkanlah dia dapat. Lagi-lagi kalau nilai harta pusaka itu kecil. Contohnya ini hanya ada simpanan RM10,000. Betul. Kalau nak dipecahkan dia akan mungkin seorang akan dapat ratus sahaja. Betul. Sampai satu tahap mungkin takkan ratus-ratus pun nak. Dia akan jadi ada satu tahap sebegitu. Okey, baik. Macam mana tu? Sebenarnya kita kena faham itu melibatkan hak. Dalam Al-Quran disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan mengambil hak orang secara batil. Walaupun benda itu RM1 sekalipun. Sebab bila pun beratus-ratus itu adalah hak. So kita tidak boleh menafikan. Sebab tu bila berlaku kematian, kita tak boleh kata apa. Dapat duit pusaka contoh. Kita terus kata kita buat wakaf lah, kita buat infak untuk si mati. Duit pusaka ni kita nak buat infak, nak buat sedekah. Baik tak? Baik. Tetapi ada benda-benda yang wajib perlu diselesaikan apa? Iaitu hak waris-waris tu. Tak boleh nafikan. Memang dia kata nampak macam benda tu baik. Tapi bila mana dia menafikan hak waris, maka dia telah mengambil hak orang lain. Contoh, katalah penama KWSP. Penama kita letak nama siapa? Selalu suami dia akan letak nama isteri. Jarang isteri letak nama suami. Takut lagi kalau saya mati Ustaz, suami nikah lain. Itu contoh kan. Tapi kita kena ingat, bila letak sebagai penama adalah pentadbir. Begitu juga dalam akaun tabung haji ada penama adalah pentadbir. Maka bila sebagai pentadbir, mereka kena uruskan harta tersebut. Dia bukan kata ni suami letak nama saya, suami maknanya hak milik saya lah, suami sayang pada saya. Dah. Dia adalah pentadbir. So maka dia kena urus takbir dengan baik. Sebab tu tuan-tuan, kalau tak tahu, kena cari orang yang tahu. Jangan buat-buat tak tahu, takut orang tahu kita tak tahu. Itu cerita. Maksudnya segala peninggalan itu akan dibahagikan mengikut hukum faraid lah. Ya, betul. Boleh ke dalam satu keadaan harta tersebut tidak dibahagikan mengikut hukum faraid? Okey, baik. Bila mana kes orang tak nak ikut faraid, dia kata apa? Kita bagi sama rata lah. Kan? Boleh tak nak bagi sama rata? Pertama sekali, sebelum kita nak bahagi sama rata, kita kena tunjuk dulu hukum faraid. Kira dulu perbahagian. Kan? Macam contoh, masa zaman PKP kan, 2 tahun kita PKP, ada satu kes kematian COVID-19. Kan? Balu ni telefon saya, dia kata, Ustaz boleh tak saya nak bagi sama rata? Sebab dia kata apa, masa suami saya meninggal, saya, isteri, kemudian 2 orang anak perempuan, dan dia adik-beradik si mati ni ada 5 orang lelaki. Dia duduk fikir, lelaki mesti dapat lebih, perempuan dapat kurang. Sebab dia fikir, lelaki 2, perempuan 1. Saya kata, kena kira dulu. Bila kita buat pengiraan, saya tunjuk kiraan, isteri dan anak perempuan tu bahagiannya lebih banyak daripada adik-beradik si mati. Lepas tu saya tanya macam mana puan, nak ikut faraid ke nak bagi sama rata? Ustaz, hukum Allah mesti diutamakan Ustaz. Dunia sembang dia. Kata, hukum Allah mesti. Sebab dia tahu bahagian dia banyak. So, kita kena faham bahawa kena kira faraid dulu. Bila kita dah tahu hak kita, baru kita cakap macam mana nak bagi sama rata. Kalau anak-anak yang bahagiannya banyak, kan, isteri tu bahagiannya banyak. Dia kata apa? Tak apalah Ustaz, adik-beradik ipar saya ni, orang kampung semua tak banyak duit, kami pakatlah bagi sama rata. Tak ada masalah. Ini masalah belum apa-apa lagi nak bagi sama rata. Kena tunjuk ilmu faraid dahulu. Sebab itu adalah hukum Allah Ta'ala yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Kena faham benda itu. Jangan nafikan. Sebab itu tuan-tuan, bila saya duduk mengajar macam ni kan, saya duduk mengajar di kuliah maghrib, masjid, surau dan sebagainya, kan, ada orang jumpa saya, Ustaz, kalau Ustaz tak apalah, boleh senang. Nanti kan kalau berlaku kematian, boleh cerita bab faraid. Itu kalau saya tak mati. Itu kalau isteri saya mati. Kalau saya mati, isteri saya tahu tak? Tak tahu. So maka bila kita belajar bab faraid, macam saya bila mengajar dan mengaji bab faraid ini, kita boleh tahu apa perancangan yang kita buat. Apa yang kita nak tinggalkan pada isteri kita. Contohlah,
Saya tahu isteri saya tak tahu nak menguruskan harta, maka saya buat wasiat. Saya buat wasiat dengan MAIS, tuan-tuan. Walaupun saya kerja MAIS, ustaz buat wasiat. Saya buat. Sebab apa? Bila berlaku kematian, saya akan cakap dengan isteri saya, satgi nanti kalau abang mati, pergi Majlis Agama Islam Selangor. Nanti dia orang akan uruskan buat urusan pusaka. Maknanya kita tak nak harta pusaka ini terbeku. Dan kalau kita tengok dalam akhbar disebut bahawa sampai berbilion harta tu terbeku bab pusaka ni. Dan akhirnya yang merugikan ekonomi orang Islam tu sendiri. Itu harta orang Islam. So kita tak dapat manfaatkan harta tersebut. Nak jual pun tak boleh, nak sewakan pun tak boleh sebab pemilikan itu tidak berlaku kepada empunya yang orang hidup. Sebab itu pelantikan wasi itu sangat penting. Sebab itu saya buat wasiat dengan MAIS. Khidmat yang di bawah MAIS, apa yang disediakan? Baik. Khidmat di bawah kami di Majlis Agama Islam Selangor, maknanya di bawah perkhidmatan yang kami buat iaitu di bawah sektor Baitul Mal sendiri, kita menguruskan bab harta pusaka, kemudian kita membuat wasiat dan hibah. Ini antara core lah. Kan sebenarnya banyak lagi kita nak sebut ni. Kan kadang-kadang ada orang ingat kata ustaz Baitul Mal ni bukan agihan zakat dan sebagainya. Tak, kalau di Selangor tidak, dia berbeza. Di Selangor yang menguruskan zakat adalah Lembaga Zakat Selangor. Mereka kutip dan mereka agih. Macam kami di Baitul Mal Selangor, Majlis Islam Selangor, kita menguruskan wasiat dan hibah termasuk dalam bab pusaka, bab faraid, bab harta pusaka inilah. So tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila ada masalah cari orang yang tahu. Cari orang yang berkeahlian. Macam kami di MAIS, kita menguruskan bab wasiat dan hibah. Dan kita sekarang ni mudah. Nak buat online pun mudah lah ni. Masuk laman web MAIS je. Cek laman web MAIS dan sebagainya, boleh tahu apa prosedur. Sebab kita nak pastikan bahawa bila berlaku kematian kita nanti, waris-waris kita dapat memanfaatkan harta kita dan akhirnya menjadi sumber kehidupan mereka nanti. Ya, itu dia. Antara faraid ini tidak adil ataupun kita yang jahil. Jadi kita ini perlu faham tentang faraid dan juga konsep itu sendiri. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Muhammad Saleh Abdul Sahar, Ketua Bahagian Dakwah dan juga Pemasaran Majlis Agama Islam Selangor. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama. Okey, baiklah.